Adakah kita boleh jumpa Nabi secara langsung atau yaqazah? Dengar baik-baik. Siapa yang jumpa Nabi ketika Nabi masih hidup dan dia beriman dengan Nabi, maka dia berstatus sahabat. 3 syarat nak jadi sahabat Nabi, kan? Bila jadi sahabat Nabi, istimewa. Mana? Allah beri keampunan dosa. Dan mereka adalah manusia terbaik. Nah, penolong Nabi Isa pun yang terbaik, penolong Nabi Musa terbaik, tapi yang terbaik sekali adalah penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni Allah turun ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu wahai sahabat Nabi sebaik-baik umat di kalangan manusia. Nampak? Macam mana nak jadi sahabat Nabi? 3 syarat. Syarat yang pertama, jumpa Nabi. Syarat yang kedua, beriman. Syarat yang 3, Nabi masih hidup. Sebab tu takrif sahabah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat bersama dengan Nabi ketika Nabi masih hidup dan dia beriman dengan Nabi. 3 syarat. Okey? Sebab itulah Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Ramai orang sini letak nama Nana Uwais. Betul tak? Ada tak nama Uwais? Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu bukan nama dia, nama kampung dia. Kampung Qaran. Arab bagi Qarni. Nama dia Uwais. Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Uwais orang kampung Qaran, orang negeri Yaman. Dia ni duduk di Yaman, Nabi jadi Nabi di Madinah. Faham? Semua orang Yaman datang jumpa Nabi dan jadi sahabat kerana datang jumpa Nabi. Uwais tak datang, dia hanya beriman. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, Uwais di Yaman tak datang jumpa, dia beriman di Yaman. Faham lagi? Maka dia, oleh kerana dia tak jumpa sampai mati, sampai Nabi wafat, Uwais ini yang sezaman dengan Nabi tak dapat title sahabat. Faham lagi? Kerana nak dapat title sahabat mesti pernah duduk dengan Nabi sekali. Walaupun Nabi tak cakap dengan dia, walaupun dia duduk belakang bukit, Nabi cakap sebelah sini, walaupun duduk belakang sekali dalam satu program sama dengan Nabi, dia panggil sahabat. Faham? Cuma Uwais ini martabatnya tabi'in. Okey? Tapi wali Allah. Siapa yang beri gelaran wali kepada Uwais? Nabi. Nabi kata, mana-mana sahabat aku yang sempat bertemu dengan seorang laki-laki di Yaman namanya Uwais, orang kampung Qaran, suruh dia minta ampun dengan Allah, Allah akan hapus semua dosa dia. Hebat dah Uwais ni. Pada ada jumpa Nabi, betul tak? Tu. Okey, contoh. Okey. Jadi jumpa Nabi ni boleh 3 cara. Faham lagi? 3 cara. 2 ijma', 1 khilaf ulama'. Yang pertama, yang ijma', jumpa depan-depan zaman Nabi dulu. Okey. Yang kedua, ijma' juga, jumpa dalam mimpi. Faham lagi? Jumpa dalam mimpi. Orang Indrapura tak dan dah. Kita zaman 2024. Nabi 560 Masihi, zaman lama. 1000 tahun lebih. 1400 tahun dah. Tak jumpa dah. Tiba-tiba orang Indrapura jumpa mimpi. Mimpi jumpa Nabi. Faham? Pok Mak mana? Pok Mak Indrapura jumpa mimpi Nabi semalam. Esok Pok Mak pun tulis dalam Facebook, Pak Mat radhiyallahu anhu. Faham lagi? Orang tanya, kau mana Pok Mak? Maha ketung ke kau mana? Dia kata, dah kita sahabat dah lah ni. Dah kau mana pula? Semalam mimpi jumpa Nabi. Dah boleh jumpa mimpi dah. Itu boleh. Jumpa mimpi itu memang dibenarkan syarak. Faham? Tapi tidak jadi title sahabat. Okey? Tapi ini ijma' ulama', siapa-siapa pun kalau Allah izin boleh jumpa Nabi di dalam mimpi. Okey. Yang ketiga, fihi ikhtilafun. Padanya ada perselisihan di kalangan ulama'. Mana? Nabi telah wafat tapi jumpa Nabi tak tidur pun, tak mimpi pun, jumpa Nabi depan-depan. Itu dipanggil yaqazah. Hak soal ni. Faham? Bukan tidur tak pelik dalam mimpi. Okey, luar-luar gini Rasulullah, dia tegur kita, contoh Rasulullah, kemudian hilang. Okey,
Ini khilaf ulama. Ada ulama berkata boleh berlaku, ada ulama kata tidak berlaku. Faham lagi? Bila ada khilaf, tak payah balah. Okey? Jelas lagi? Kerana apa? Kerana ulama yang kata tak berlaku tu ulama besar-besar, ulama yang kata boleh berlaku pun ulama besar-besar, bukan kelas PhD, kelas ustaz. Faham? Ulama mu'tabar. Okey? Bila ada perselisihan di kalangan ulama, tak payah balah-balah. Okey? Siapa yang nak cenderung pada pendapat mengatakan tak berlaku, tu hal dia. Siapa yang nak cenderung pada pendapat boleh berlaku, jangan sampai memperdayakan orang. Soalan begitu juga kalau kita mimpi jumpa Nabi, dia pun ceritalah. Wajib tak kita percaya? Tak wajib. Kawan kita khabar mimpi jumpa Nabi. Dia bukan ustaz, dia tekan belah RZ, tekan wak, kobek motor. Faham? Mimpi jumpa Nabi. Kita tak wajib percaya. Faham? Tapi apa yang dia mimpi itu tidak mustahil. Boleh jadi benar. Cuma nasihat, kalau kita tidak percaya, diam, jangan bising. Kerana Allah nak bagi siapa-siapa boleh mimpi. Ni kita dah lah tak percaya, tulis pula dalam Facebook, apalah muka macam sutong kering mimpi jumpa Nabi. Tak boleh. Kalau tak percaya, diam. Faham? Bukan jadi akidah, wajib percaya. Jelas. Soalan seterusnya, adakah benar roh bapa kita yang telah meninggal dunia akan berada di kubur pada Jumaat dan menunggu kedatangan anak-anak mereka itu, dan menunggu doa anak-anak mereka itu? Dengar baik-baik. Apabila mati seorang yang beriman, dicabut rohnya, dibawa naik ke langit. Orang kafir pun diambil rohnya, diambil oleh malaikat Israel, diberi kepada malaikat yang datang ambil roh. Dia wakil ambil roh. Yang cabut nyawa malaikat maut, Israel. Kemudian diambil oleh malaikat yang lain. Malaikat lain ini ambil roh orang beriman dan roh orang kafir, dibawa naik ke langit. Faham? Pendek cerita, roh orang beriman melepasi 7 lapis langit, roh orang kafir tidak lepas langit yang pertama. Allah sebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka bagi roh-roh orang kafir ini pintu-pintu langit. Kemudian dalam hadis kata jatuh melayang ke atas bumi, ada yang duduk di atas kubur, ada yang duduk pada lubang-lubang bumi, ada riwayat mengatakan duduk dalam telaga Barhut, tasabbalah. Itu khilaf dalam hadis. Okey, adapun roh orang beriman dinaikkan sampai tunjuk neraka, tunjuk surga. Kemudian masa itu jasad dia di rumah sedang diuruskan, sedang kapan, sedang semayang, sedang usung dan sebagainya. Faham? Dibawa turun roh kita ke bumi, duduk sejauh mata memandang dengan kubur. Itu dalam hadis. Dia diletakkan jasad masuk dalam lubang tanah kubur, dia ambil roh ni diusung, bubuh di sebelah kain kapan. Takat tu. Okey. Kemudian daripada itu ada hadis-hadis yang lain menyebut roh orang beriman kemudian daripada itu duduk di dalam syurga. Ada duduk dalam kubah yang berwarna hijau, ada duduk pada burung yang berwarna hijau. Jangan politik, warna hijau. Okey? Jadi semua pergerakan roh itu biidznillah dengan izin Allah, liman yasha, apa yang Tuhan kehendaki berlaku. Okey? Kita cerita setakat ada dalam hadis. Kemudian ada hadis yang lain pula, bila kita ziarah kubur, maka roh yang menjawab dan mendengar orang yang ziarah. Kalau dia kenal kita masa hidup, kita ziarah, dia kenal. Oh, anak saudara aku mari. Kalau dia tak pernah kenal kita masa hidup, dia akan bertanya, siapakah orang ini? Dalil Nabi kata, ma min abdin muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya wa sallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Atau kama qala. Nabi kata, tidak ada seorang Islam yang berjalan di kubur saudaranya yang dia kenal ketika hidup dan dia memberi salam kepada penghuni kubur, melainkan mayat itu kenal, mana mayat itu roh kenal akan orang yang datang, waradda alaihi salam, dan mayat atau roh itu menjawab salam, waalaikumsalam. Kita yang ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak? Jadi siapa-siapa pun, bukan anak, siapa-siapa pun yang datang ziarah di kubur,
Kalau Allah kembalikan roh itu pada barzah, maka dia boleh tahu siapa yang datang. Faham tak lagi? Tak pelik. Takat tu sudah. Nak. Ni dok siapa dak buang katil. Ayah mati pagi, tengah hari lepas zuhur tanang. Buah tak katil kejap rumah. Katil mak dia kata 7 hari dah boleh simpan katil. Katil tengah rumah. Faham tak lagi? Bapa dah boleh halih mak. Ayah mu mari dalam karang. Ayah dia mari zombie. Bang. Tak salah katalah yang tak ada dalam hadis. Katil pun benda. Cipang lah sudah dah. Bang.